Dan saya yang berbahagia, Ustaz Salman Ali. Beliau berasal daripada Pulau Pinang, mempunyai ijazah sarjana muda dan juga sarjana daripada Abdul Hamid Abu Sulaiman Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Bahasa mudahnya pengajian agama di UAE lah. Ya. Dan juga beliau merupakan jurulatih debat di Qatar Foundation sejak 2011 hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Yusof, sahabat saya, pihak penganjur yang diketuai oleh Dr. Rozaimi Ramli, rakan-rakan panel daripada ARG, Yang Mulia Engku dan juga Al-Fadhil Ustaz Baba, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, hari ini kita membincangkan tajuk tentang satu individu dan juga satu aliran yang dibawa di sebalik individu ini, iaitu Syekh Nazim Haqqani berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang saya akan lakukan pada hari ini adalah untuk membawa pembentangan untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang pemikiran beliau berdasarkan kajian yang kita lakukan, dan kita juga akan mendengar pembentangan daripada pihak rakan-rakan di pihak ARG. Pertama sekali, kita perlu tekankan kenapa penting untuk membincang tentang Syekh Nazim Haqqani. Pentingnya kerana sebagaimana yang disebutkan oleh tuan moderator sebentar tadi, fatwa yang telah dilakukan tentang pengharaman tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim kemudian berubah kepada yang terbaru dibenarkan untuk diamalkan bagi pengikutnya sahaja. Jadi itu penting. Isu ini perlu dibincang kerana ada perbezaan fatwa. Orang awam layak ataupun patut untuk tahu isu sebenar, kenapa perbezaan ini berlaku dan apa yang ada di sebalik aliran ini. Jadi, dan yang kedua, kenapa Syekh Nazim Haqqani? Pertama, ada beza di antara tarikat dan juga fiqh ataupun akidah, yang mana yang lain, fiqh, akidah, hadis adalah dalil centralized. Ia bersumberkan dan bertitikkan kepada dalil. Tetapi tarikat tidak. Tarikat bertitikkan kepada orang, kepada pengalaman peribadi gurunya dan sebagainya. Pengalaman peribadi memberi kesan yang besar. Dan dalam kes tarikat Naqsyabandiyah Aliyah ini, Syekh Nazim Haqqani ada kedudukan yang paling besar pada ketika ini ataupun sebelum beliau meninggal dunia, yang mana beliau merupakan khalifah tarikat ataupun mursyid tarikat yang ke-40, menggantikan gurunya Syekh Faiz Daghestani. Beliau menggantikan gurunya dan kedudukan beliau sangat penting. Jatuh bangunnya tarikat Naqsyabandiyah ini bergantung kepada Syekh Nazim Haqqani. Dan yang penting juga, ucapan-ucapan beliau ditranskrip dan disebarkan. Berbeza dengan kebanyakan guru-guru tarikat lain, mereka menulis satu buku ataupun dua buku, tetapi Syekh Nazim Haqqani, pendirian dan pemahaman beliau boleh dikaji dan boleh dilihat kerana ucapan beliau dibukukan. Baik, apa yang saya akan bentangkan pada hari ini untuk dikongsikan kepada hadirin sekalian? Saya akan bentangkan pada hari ini berdasarkan rujukan-rujukan yang kita ada. Pertama sekali, buku-buku yang menakalkan ataupun yang menghimpunkan ucapan beliau ataupun penulisan beliau. Dan yang kedua, kajian-kajian akademik ataupun tesis-tesis yang telah ditulis tentang beliau. Dan yang ketiga, maklumat yang disebarkan di dalam laman web rasmi Naqsyabandiyah Aliyah ini. Antaranya ada 3 laman web rasmi. sufismusonline.de, ini ditulis oleh Syekh Hasan Dik. Beliau merupakan orang yang dihormati dan dipuji oleh Syekh Nazim Haqqani, yang pertama. Yang kedua, naqsyabandi.org, ini dikawal selia dan website rasmi oleh Syekh Muhammad Hisham Qabani. Muhammad Hisham Qabani, dia masih hidup sekarang dan dia memimpin Naqsyabandiyah di Amerika. Dan juga yang ketiga, saltanat.org, dan ini merupakan laman web yang menghimpunkan video-video Syekh Nazim Haqqani. Jadi apa yang akan saya bawakan dalam 54-56 minit seterusnya bergantung kepada sumber-sumber yang saya sebutkan ini, yang kita telah kongsi dengan sahabat-sahabat di ARG. Buku-buku Syekh Nazim Haqqani, ada banyak buku-buku beliau. Ucapan beliau telah ditranskrip di dalam siri Mercy Ocean. Ada berpuluh-puluh siri Mercy Ocean, dan saya bersama dengan rakan-rakan pengkaji, kita telah melihat lebih kurang hampir 30 Mercy Ocean. Ada lebih daripada itu, tapi ini yang kita lihat. Dan kita juga telah membaca kitab Sohbat.
Kitab Sohbat adalah transkrip ucapan beliau word by word bersama dengan tarikh dan juga ucapan beliau sebenar yang dihimpunkan lebih daripada 10,000 muka surat. Sahabat-sahabat kita juga telah membaca buku ini dan mengeluarkan idea daripada sini. Jadi kita lihat Mercy Ocean 1, Mercy Ocean 2, Hidden Treasures, Divine Sources, Ocean of the Heart dan seterusnya. Ini adalah rujukan-rujukan yang kita telah lihat dan juga kita telah keluarkan ideologi Syekh Nazim daripadanya. Kita difahamkan apabila kajian yang dilakukan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan awal dahulu ketika mengharamkan Naqsyabandiyah Aliyah, mereka melihat kepada beberapa rujukan, beberapa siri Mercy Ocean. Tapi alhamdulillah kita dapat melihat kepada hampir 30 siri Mercy Ocean. Ketepatan sumber ini, minta maaf saya tak sempat nak tekan next, ini sumbernya. Kesahihan sumber ini, pertama sekali saya nak tekankan, buku-buku ini, Mercy Ocean ini adalah ditulis ataupun ditranskrip daripada ucapan Syekh Nazim oleh murid-murid kanan dan murid-murid yang rapat daripada dengan beliau. Bukan orang biasa. Kalau kita tulis tak masuk. Ini ditulis oleh murid-murid rapat dan kanan daripada yang kanan dan juga rapat dengan beliau. Dan yang kedua, apabila Syekh Nazim menyampaikan kuliah dan disalin dalam siri Mercy Ocean, Syekh Nazim menggunakan gaya bahasa yang sama. Gaya bahasa orang biasa. Sesiapa yang membaca siri Mercy Ocean akan lihat isu ini. Kadang-kadang Syekh Nazim kata, okey, bab ini susah, berhenti di sini, lain kali kita sambung. Menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang biasa. Dan kesemua kitab Mercy Ocean ini diperakui, endorsement by Syekh Nazim Haqqani. Murid-murid dia bukan tulis sahaja. Setelah mereka tulis, boleh lihat dalam muka depan, ini ada endorsement rasmi daripada Syekh Nazim Haqqani. Yang keempat, buku-buku ini disebarkan di dalam laman web Naqsyabandiyah sendiri. Endorsement by Syekh Nazim Haqqani disebarkan dalam laman web Naqsyabandiyah Aliyah dan kemudian tidak ada penafian daripada mana-mana murid utama beliau. Ada beberapa isu buku yang ada isu, antaranya buku Haqiqatul Haqqani ditulis oleh Adnan Qabbani, dibantah oleh Hisham Qabbani. Ada bantahan. Kalau buku tu salah, ada bantahan. Ada beberapa maklumat dalam buku Sufi Masters berkaitan dengan isu perubatan. Ini dibetulkan oleh Muhammad Adil. Bukan dibetulkan, diberi ulasan tambahan. Jadi apabila buku-buku Syekh Nazim ini ada masalah pada murid-muridnya, mereka buat pembetulan. Tetapi Mercy Ocean yang banyak ni, yang kita dah baca 30, ada lebih daripada itu, tidak ada penafian daripada murid-murid beliau. Dan yang lebih penting, kata murid beliau yang paling utama, Hisham Qabbani, antara murid beliau yang paling utama, most of you will have encountered him and his message disseminated in this series, Mercy Ocean, as well as in numerous tapes and video. I won't delay any longer and present to you Maulana Syekh Nazim. Ini kata Hisham Qabbani. Artinya, pada muridnya, kalau nak tahu pemikiran Nazim Haqqani, ini adalah lubuknya. Ini adalah tempatnya, iaitu buku Mercy Ocean yang ditulis oleh Syekh Nazim Haqqani. Dan satu lagi siri penting yang kita ada adalah kitab Sohbat yang ada lebih hampir 10,000 muka surat ataupun lebih, menghimpunkan transkrip ucapan Syekh Nazim Haqqani. Jadi sumber-sumber yang kita ada adalah sumber-sumber yang mewakili pemikiran beliau. Sebab nanti akan ada orang kata, ini murid yang tulis, murid yang salin, mungkin salah salin. Tak salah salin. Ada murid di Germany, ada murid di Sri Lanka, ada murid di UK, salinan mereka boleh di-verify dan cross idea. Terdapat di mana-mana buku Mercy Ocean. Jadi ideologi dalam buku ini adalah ideologi Syekh Nazim Haqqani, bukan tempelan sesiapa kepada beliau. Dan apa yang saya akan buktikan pada hari ini, dalam pembentangan saya pada hari ini, yang pertama sekali, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pemikiran akidah Syekh Nazim Haqqani yang berbahaya. Pemikiran akidah beliau yang berbahaya. Pertama, kita akan bincang tentang bagaimana beliau menyebut tentang ideologi bahawa Allah berkata-kata melalui para wali. Yang kedua, isu yaqadah, berjumpa dengan wali secara sedar, berjumpa dengan Nabi SAW secara sedar. Bukan sekadar yaqadah, bukan sekadar berjumpa Nabi, tapi ini adalah the next step of yaqadah, langkah seterusnya yang kita akan bincang sebentar lagi. Dan yang ketiga, isu istighasah, meminta pertolongan kepada makhluk, not tawassul. Not tawasul yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya akan bincangkan sebentar nanti. Dan yang keempat, ideologi Syekh Nazim berkaitan dengan original sin yang kita jumpa dalam aliran Christianity. Syekh Nazim ada idea yang sedikit unik yang kita akan bincangkan juga sebentar nanti. Dan yang kelima, seterusnya, ideologi Syekh Nazim berkaitan dengan pluralism ataupun penerimaan kepelbagaian agama, dan yang seterusnya berkaitan dengan isu Nur Muhammad. Saya akan bawakan seterusnya masuk kepada isu kita yang pertama, Allah berkata-kata melalui para wali.
Syekh Nazim Haqqani di dalam bukunya Mercy Ocean Hidden Treasures menakalkan daripada Abdul Qadir Al-Jilani, ucapan yang panjang yang saya nak ringkaskan di sini. Ringkasnya, satu keadaan di mana sampai ke satu tempat tertentu, Syekh Abdul Qadir Jilani diriwayatkan oleh Syekh Nazim dalam bukunya bercakap tentang sesuatu, mewakili Tuhan, bukan dia, bukan wahyu, bukan Tuhan sampaikan dekat dia dan dia sampaikan kepada orang lain, tetapi dia bersuara mewakili Tuhan, bercakap bahawa mewakili Tuhan. Dan lebih daripada itu, apabila ditanya, "Oh our master, you again spoke such word, what did you do about it?" Dia jawab, "As you instructed us, we struck you with our sword, but they passed through you as through thin air." Masa dia sampai ke tahap tu, bercakap-cakap itu, apabila murid dia sampai tahap tu, mereka cincang dia dengan pedang, tak kena. Pedang tu berlalu sebagaimana berlalu cincang angin sahaja. Ini Syekh Nazim Haqqani menggambarkan siapa? Menggambarkan Abdul Qadir Al-Jilani. Baik. Kemudian katanya, when a person attains the station of unity, he leaves behind his own existence and is admitted to the Lord existence, so that divine oneness overtakes him. Kata siapa? Syekh Nazim Haqqani, dinakalkan daripada dia. Sampai ke tahap tertentu, dia kehilangan dirinya sendiri, pada ketika itu divine oneness overtake him. Saya tahu ada orang kata, Syekh Nazim sebut tidak ada hulul, Allah tak masuk dalam badan makhluk. Ya. Tetapi ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Nazim di sini adalah ada kemungkinan satu orang makhluk dia bersuara, bercakap bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, not wahyu. Tapi yang dia cakap itu adalah kalamullah yang Allah cakap. Ulasannya, boleh tengok kata Syekh Nazim Haqqani, Allah may speak through an intermediary other than a prophet. Selain daripada Nabi, ada juga jalan tengah yang Allah guna untuk berbicara. Kata Syekh Nazim, both the Quran and Torah mention that Allah spoke to Moses through a burning bush. Allah cakap dengan Musa daripada bush, burning bush. Demikian juga kata Syekh Nazim, in your opinion, which is more noble vessel for divine light? Mana yang lebih baik ataupun yang lebih utama untuk menyampaikan cahaya ketuhanan ini? Apakah bush, semak-semak pokok, ataupun manusia, ataupun orang? Maka tentulah orang. When a person attain the station of unity, bila dia sampai ke tahap kesatuan dengan Tuhan, he leaves behind his own existence. Kewujudannya ditinggalkan and he is admitted to the Lord existence. So that divine oneness overtakes him. You may see him asal Jailani, but he is not Jailani. Gabungkan teks ini dengan teks lain yang Syekh Nazim kata tak ada hulul. Artinya apa? Ada satu tahap, ada sebahagian orang yang Allah bersuara, Allah bercakap bagi pihak dia, yang dia cakap itu possessed by apa yang Allah nak. Ini tak ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi pun dapat wahyu. Tak ada Nabi yang pernah claim dia hilang, dia cakap itu direct message daripada Allah. Tak. Nabi dapat wahyu. Dan Nabi sampaikan wahyu. Dan ini adalah kesesatan pertama yang saya nak kongsi, dan saya harap sahabat-sahabat saya di sana boleh jawab. Dia bukan isu kecil. Dan yang kedua, tentang yaqadah, mendakwa jumpa Nabi SAW. Khilaf. Yes, take it as khilaf. Boleh tak boleh jumpa Nabi ketika orang tu dalam jaga? Khilaf. Tinggalkan dia, khilaf. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Syekh Nazim Haqqani, yang disebarkan oleh beliau, ini bukan tentang khilaf. This is the next step of yaqadah, di mana dia ada kepercayaan bahawa setiap malam ada meeting, ada gathering of para Nabi. Meeting in that place, the place of 40 mihrab. Ini disebut dalam Mercy Ocean 2. Dalam Mercy Ocean lain, idea ni tersebar di mana-mana. Meeting yang dihadiri 114,000 Nabi dan wali. Tiap-tiap malam dia pun hadir. Dan Syekh ni, dia boleh pergi ke meeting tu. Ini bukan yaqadah. Ini kepercayaan, ada gathering para Nabi dan para wali malam-malam yang dia boleh pergi join bila dia nak pergi, dia boleh sign out bila dia tak mau pergi. Tak, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. This is not yaqadah. Kalau tuan-tuan rasa pelik apabila Ustaz Muhaizat sebut selak tirai berbicara dengan Nabi SAW, ini 10 kali lagi teruk. There is a gathering, you can go, you can ask mana-mana Nabi you nak tanya soalan, dan dia jawab, dia boleh bagi tahu kat orang jawapan. Tak, ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yaqadah ya. Apa yaqadah? Seseorang yang dalam kerinduan kepada Nabi, dalam kecintaan kepada Nabi SAW, lalu dia melihat Nabi. Okey, khilaf. Betul dia lihat tu Nabi ataupun bukan Nabi, ada khilaf. Tapi kalau ada gathering yang tiap-tiap malam, yang dia boleh pilih bila dia nak pi assembly ini adalah satu perkara khurafat. Tak ada gathering yang semacam ini, melainkan dalam pemikiran-pemikiran mereka sahaja. Seterusnya, saya nak bawa isu seterusnya, isu berkaitan dengan yaqadah.
Baik, maafkan saya. Seterusnya isu berkaitan bukan yaqadhah tapi istighathah. Sama juga. Orang kata istighathah ni khilaf. Istighathah ni tidak lebih daripada sekadar macam tawassul. Saya nak cerita. Dalam kepercayaan Syekh Nazim Haqqani dan tarikat Haqqani, Naqsyabandiyah Haqqani, dia bukan tentang sekadar minta, tapi dia ada step. Apa step yang pertama? Step yang pertama yang disebutkan, ini yang pertama ni basic ni. Lebih baik minta dengan makhluk, jangan minta terus dengan Allah. Kalau nak minta, kata Syekh Nazim, you can't directly address him, there is a protocol. Benda penting nak minta dari seprotokol, bukan directly minta kepada Allah, kena melalui para wali. Itu yang pertama. Sebab kamu sendiri, that means that you ask from Allah but indirectly, because yet you didn't reach to Allah Almighty. You tak sampai lagi. You kena pakai jalan pertengahan, protokol untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia bagi contoh, nak minta kat sultan, tak boleh minta langsung dekat sultan. Ada orang tengah. Kena jalan orang tengah, pergi kepada sultan. Dia kiaskan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik permintaan, pakai orang tengah yang hebat. Agama tak ajar begitu. Boleh tak tawassul minta orang soleh berdoa? Boleh. Tapi sebelum itu, kamu sendiri mesti banyak berdoa. Ideologi yang beliau nak pertahankan dan sebarkan di sini adalah, yang terbaik adalah jangan minta langsung. Dari seprotokol yang you have to follow the protocol. Ini yang pertama, tentang meminta. Dan yang kedua, pada Syekh Nazim, ada wali-wali yang kawal alam semesta. Sebab tu pergi minta kepada mereka. Kenapa? Bukan minta lalu mereka ini minta kepada Allah, majaz. Sebagaimana kata Ba'lawi, Mufti Tarim, Ba'lawi Hadrami. Tak, bukan begitu. Sebab pada dia ada kutub. Kutub ni disebut oleh para ulama. Para ulama sebut tentang kutub, para ulama sebut tentang abdal. Itu ada perbezaan, orang ini abdal ataupun tidak. Tetapi pandangan Syekh Nazim tentang kutub dan abdal ini pelik. Pandangannya apa? Ada 4 kutub utama. Qutbul Bilad, kontrol muka bumi ini. Ada Qutbul Aqtab, ketua kepada kutub. Ada Qutbul Mutasarrif, dia yang kawal kekayaan muka bumi ini dan sebagainya. Kata Syekh Nazim, these people, the whole world is in their hand. In this world and in the heavenly world. Mereka yang kawal muka bumi ini semua. Jadi kuncinya nak minta macam mana? Minta kepada mereka, kutub. Dan tengok ini dalam Mercy Ocean 1 yang saya bawakan, bagaimana intonasi yang Syekh Nazim nak ketengahkan. Apa intonasi dia? Qutbul Bilad, kontrol negara. Qutbul Irsyad, bagi petunjuk ke jalan kepada orang, jalan yang dia nak lalu. Qutbul Qutub, ketua kepada kutub. Dan badan dia akan berada di Kaabah. Qutbul Mutasarrif, dia ini yang menyimpan kekayaan. To make everything accordance with Allah will. Ini satu masalah. Bagikan semua kesesatan, last kali accordance to Allah will. Akhirnya katanya, these are secret title. Ini adalah secret title to the few who are holding them. They are unknown person. Mereka ni tidak dikenali. Perhaps the man pushing the cart in the marketplace is one of them. Orang yang tolak troli mungkin sebahagian daripada mereka. Dan tengok katanya apa? Allah Almighty leave the sons of Adam almost completely in their care. Ini apa ni? Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan kelebihan para wali. Tapi yang disebut di sini, Allah leaves the son of Adam almost completely in their care. We are cared by mereka. Kutub 4 ni. Kemudian katanya, only once a day, Allah dah bagi dah muka bumi ni semua ada kutub jaga negara, ada kutub jaga harta kekayaan. Only once a day, sehari sekali sahaja, does our Lord look to us to protect us from Satan. Tiap-tiap hari sekali je Allah tengok kita untuk jaga kita daripada setan. Apa intonasi yang dia nak bawa? The whole universe is controlled by 4 kutub. Jadi kenapa ideologi ini diketengahkan? Ideologi ini diketengahkan untuk nak bagi tahu ke orang, minta kepada kutub tu. Last kali sugar coating perkataan ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Aliran ini berbahaya. Pemikiran ini berbahaya. Aliran ini ada dalam pemikiran Buddha. Dewa angin, dewa bukit, jaga bukit, mereka kontrol semua. Syekh Nazim tutup ayat ini dengan, sehari sekali Allah Ta'ala mai tengok muka bumi. Yang lain, dia ada kutub untuk kontrol. Seterusnya, Syekh Nazim Haqqani juga percaya bahawa meminta pertolongan dengan wali di kubur
dengan anggapan mereka berkuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke kubur, ambil barakat dengan kubur, khilaf. Saya tak nak masuk bab khilaf ni. Pergi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kubur kerana anggap ada barakah, khilaf. Saya tak nak masuk bab khilaf pada hari ini. Itu khilaf. Berdoa kepada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawassul dengan makhluk, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilaf. Berdoa minta kepada makhluk dalam erti kata majaz. Dalam erti kata majaz, nak minta kepada Allah. Daripada kita kata kat makhluk, Usop, tolong doakan aku pass exam. Usop, minta-minta lah bagi aku pass exam. Nampak tak intonasi dia nak minta kepada Allah, tapi cara sebutan macam minta dekat dia, majaz. Khilaf. Nak kata khilaf? Khilaf. Tetapi apa yang dibawakan oleh Syekh Nazim Haqqani, istighasahnya bukan begitu. Istighasahnya adalah minta kepada makhluk dengan anggapan dan kepercayaan makhluk itu membantu. Makhluk itu sendiri boleh bagi bantuan pada sesuatu yang makhluk tak berkuasa membantu. Dia anggap ada kuasa khas pada makhluk itu. Dan ini disebut oleh Nazim Haqqani di sini, satu ketika at the tomb of Abdul Qadir Jilani in Baghdad for khalwah, he is a living wali, all awliya are living, speaking to you, listening to you. Now therefore I am saying madad ya sayyidi, your heavenly help. Dia akan dengar, dia akan hantar power kepada kita. His heavenly power coming blowing on us. Jadi maksudnya apa? Ini bukan minta kepada Allah. Ini minta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi bila kita bercerita tentang istighasah yang disebutkan oleh Syekh Nazim, istighasah Syekh Nazim ini bukan istighasah minta kepada Allah. Yang dia bukan semata-mata itu. Ada istighasah yang minta kepada makhluk. Kalau boleh lihat dalam Mercy Ocean juga, saya tak pasti ini buku 1 ataupun 2, saya nakalkan, dibawakan satu cerita. Syekh Zakaria Yahya, saya ingat saya. Syekh Yahya satu ketika, dalam muka surat 163, dia tengah duduk baca kuliah, ringkasnya, lalu datang satu kumpulan manusia, kapten kapal, orang putih Kristian datang kepada dia, bagi hadiah. Hadiahnya apa? Wine yang paling mahal. Syekh Yahya bagi tahu kepada pengikut dia, minum, tak ada masalah, minum. Depa pun minum. Minum, rasa delima. Kemudian kapten kapal itu cerita, kapal aku di tengah laut berada dalam keadaan nak angin pukul kuat, hilang kawalan. Lalu aku pun tak tahu apa, orang kata dekat sini ada Syekh Yahya. Aku minta, ya Syekh Yahya, mai tolong aku. Datang satu orang lelaki, saya tak tahu King Kong ke apa yang besar, dia ubah kapal ikut laluan yang cantik. Kemudian lelaki itu, akulah Syekh Yahya. Kapten kapal ini pun rasa nak berterima kasih, pergi kepada Syekh Yahya, bagi arak yang paling mahal. Sebab berterima kasih, Syekh Yahya kata kat pengikut dia, minum. Arak tu semua berubah jadi delima. Ini maksudnya apa? Saya tak mau cerita pasal arak jadi delima ke apa semua ni, ini cerita lain. Tapi maksudnya, ideologi minta tolong ni bukan minta tolong kepada Allah melalui makhluk. Tetapi antara yang dikembangkan dan diketengahkan oleh Syekh Nazim Haqqani adalah minta kepada makhluk itu sendiri, dan makhluk ada kuasa. Gabungkan teks ini dengan 4 kutub yang control the whole universe. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah mengajar kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Sebab tu sebelum saya nak masuk kepada isu ni, tinggalkan isu ni sekejap. Ada orang yang mempertahankan Syekh Ba'lawi dalam Bughiyatul Mustarsyidin, kata boleh istighasah kerana ia sekadar majaz, macam minta kepada Allah tapi melalui makhluk. Tetapi dalam kes Nazim Haqqani, sebagaimana yang kita sebut, tak, dia standard lain, level lain, berbeza. Ada beberapa teks di sana yang jelas menunjukkan makhluk berkuasa. Minta kepada makhluk, lalu mereka sugar coating dengan kata ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara yang menarik juga, ideologi Syekh Nazim Haqqani di dalam akidah adalah dia ada konsep original sin yang unik, tak sama dengan Christianity. Christianity punya original sin, Nabi Adam buat dosa, makan buah, lalu dosa itu diwarisi oleh makhluk. Tapi Syekh Nazim punya ideologi lain. Ideologi dia apa? Anak cucu Nabi Adam yang jahat, yang kafir apa semua ni, mereka lah yang push Nabi Adam untuk makan buah larangan tu. Terbalik daripada Kristian. Kristian kalau dengar pun pelik, hang main mana ideologi ni? This is not Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh cek hadis. Ada ungkapan di antara Musa alaihissalam dan juga Adam alaihissalam, ucapan mereka tentang kenapa Adam makan. Mereka berbincang, ideologi ni tak ada. Ini ada ciptaan dia.
yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey, konsep original sin, gaya dia sendiri. Kalau saya tak nak baca, saya akan kongsikan presentation ni kemudian. It was the unbelieving son in his spine that were pushing him to eat from dead trees. Anak-anaknya yang jahat, yang tak beriman, mereka ni yang push Nabi Adam supaya Nabi Adam pergi makan buah larangan. So apa beza original sin Christianity dan Nazim Haqqani? Christianity daripada atas turun ke bawah. Nabi Adam buat dosa, tanggung kepada hamba-hambanya. Nazim Haqqani pula terbalik daripada Kristian, daripada bawah naik ke atas. Sebab anak-anak dia, anak cucu Nabi Adam yang banyak buat dosa, push Nabi Adam, lalu Nabi Adam pun makan buah larangan ni. Dua-dua sesat. Kristian punya ideologi pun sesat, tak ada asas. Syekh Nazim Haqqani punya ideologi pun sesat, tak ada asas di dalam agama. Seterusnya, saya nak bawakan isu tentang 2 kalimah syahadah. Syekh Nazim Haqqani. Ada beberapa perkataan dia tentang 2 kalimah syahadah yang sangat mengelirukan. Antaranya, yang pertama, tuan-tuan boleh tengok di sebelah Rubies of Respondents, muka surat 18, disebutkan di situ, apabila orang nak ucap syahadah tauhid sahaja, la ilaha illallah, tak mau kata Muhammadur Rasulullah. Sebelum nak cerita pasal Syekh Nazim, Islam kata apa? Islam kata tak boleh. La yasma' bi min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani thumma lam yu'min bima ursiltu bihi. Tidak ada seorang Yahudi ataupun Nasrani pun di kalangan umat ini yang dengar tentang aku kemudian tak beriman, melainkan dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Kata Nabi. Tapi apa kata Syekh Nazim? No, different. Kalau dia nak kata la ilaha illallah sahaja, tak mau kata Muhammadur Rasulullah, even if they don't declare Muhammadur Rasulullah, I will make a judgment for them. This is because when Muhammad asked about being allowed to make intercession for people, Allah granted him to intercede only on behalf of the people who would say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang tak mau ucap Muhammadur Rasulullah, jangan paksa mereka, tak apa. Allah kata aku akan uruskan mereka sendiri, tetapkan mereka sendiri. Kerana apabila Nabi Muhammad minta kepada Allah bagi syafaat, syafaat Nabi khas untuk orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak mau ucap Muhammadur Rasulullah, it's okay, Allah akan uruskan mereka sendiri. Tak ada dalam Islam. Dalam Islam, kalau siapa tak mau ucap Muhammadur Rasulullah, orang tu kafir. Orang tu kekal dalam neraka, kata Nabi SAW. Dan boleh lihat, satu dia nak sebut ucapan la ilaha illallah nilainya tinggi. Betul, nilainya tinggi. Tetapi lihat teks di sebelah kanan daripada kitab To Be a Muslim, muka surat 14. Even if an unbeliever testified only with his tongue and not with his heart, sekalipun seseorang yang tidak beriman itu ucap dengan lidah la ilaha illallah, bukan dengan jantung hatinya. Ini ciri siapa? Ciri munafik. Betul? Ucap dengan lidah, tidak dengan jantung hatinya. Apa kata Syekh Nazim? Hellfire would not burn his body from without but from within. Badannya takkan dibakar daripada luar. Sedangkan Al-Quran kata innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mana datang ideologi ni? Dia takkan dibakar daripada luar. Daripada luar, dalam saja. From luar tak dibakar sebab dia ucap la ilaha illallah. Tak. Dalam Islam, ucapan itu mesti datang dengan jiwa yang meyakininya. Tapi Syekh Nazim sebut idea yang bertentangan. Even if unbeliever, kalau orang tu tak beriman, ucap dengan lidah, tidak dengan hati, neraka takkan bakar dia daripada luar. Luar badan dia takkan dibakar neraka. Seterusnya, ada teks di mana Syekh Nazim Haqqani sebut semua agama membawa ke jalan Allah. Ini masuk dalam kita cerita tadi tentang pluralism. Syekh Nazim sebut there are so many ways. Banyak ada jalan membawa kepada agama ini. Bukan satu jalan sahaja. Okey? Dan disebutkan any way that my servant follows, he must come to me. Jalan apa sahaja yang ikut, dia akan datang kepada Allah. Buddhist, Christian, Catholic, Komunis, apa sahaja. He created all of them and each one says we are going on a way that leads to the divine presence. So many ways. You cannot know. Oh. Apa ideologi dia? Ada banyak jalan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. No one may judge my servant except me. Kata Syekh Nazim, I will judge my servant, not any of you will judge for my servant. They haven't any authority to judge my servant. I am the judge. This is the order of our Lord Allah Almighty. Ini tak ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah dan tak ada dalam Islam. Kita kata Islam agama yang betul. Masuk Islam, ucap syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. That is the only way.
Ada teks lain Syekh Nazim kata, ada jalan lain, ada shelter, ada rumah-rumah lain yang dia ada lubang di sana sini. Tapi Islam tak ada lubang. Ya, dia sebutlah Islam agama sempurna dalam teks terusnya. Tetapi tengok ayat terakhir, therefore we are advising any person who is asking for a shelter from devil to take care, inspecting everywhere. If it is all right, then he can stay. Cek agama-agama yang apa nak masuk tu. Kalau tak ada jalan keluar, tak ada lubang di mana-mana, then it is okay. Otherwise tak okay. Ini ideologi pluralism. Setinggi mana pun orang tu semayang, sebanyak mana pun orang tu puasa, tapi ideologi ni sesat. Ideologi ni tak betul. Ini bukan tentang Wahabi lawan dengan Aswaja ke apa, tak ada. Tinggalkan ke tepi. Siapa sahaja beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, the only way untuk orang tu masuk Islam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan terima Islam sebagai agama. Jadi ini berkaitan dengan semua agama adalah shelter, yang mana tak betul. Isu lagi tentang Abu Lahab. Apa kata Syekh Nazim? Bila Syekh Nazim bercerita tentang orang lah, tentang diampunkan, Allah mungkin tak maafkan orang, Allah mungkin tak masukkan orang dalam azab. Katanya, what about the man in Quran, Abu Lahab and his wife? Pengikut dia pun terkejut. Betul ke Allah boleh ampunkan semua? Sedangkan yang kita faham ni, ada orang diazab dan sebagainya. What about the man in Quran, Abu Lahab and his wife? Dia bertanya dekat dia, Abu Lahab dengan bini dia macam mana? Sama juga ke? As one of our brothers. The verse was sent only as warning. Kata Syekh Nazim, itu sekadar warning, reply Maulana, so that people will not do like Abu Lahab. Allah Almighty will show each servant what he has done with his life on the judgment day, but he is free to give mercy as he likes. Guys, Al-Quran kata apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syekh Nazim kata apa? Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Abu Lahab pun Allah ampunkan. Ayat Abu Lahab tu sekadar warning sahaja. Kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan juga. This is not Asy'ariyah, okay? Asy'ariyah ada sebut, ulama Asy'ariyah ada bahas tentang jawaz aklan, perkara-perkara yang di sudut akal boleh berlaku, mungkin aklan tapi syarak tak berlaku. Tapi Syekh Nazim ni dia kata apa? Ideologi ni di sini, di sudut syarak sekalipun, there is a possibility yang Allah boleh ampunkan Abu Lahab. Bukan tentang akal, there is a possibility. Ini bercanggah dengan Quran. Kalau Abu Lahab, kita tak yakin Khalid finnar, kekal dalam neraka, siapa yang akan kekal dalam neraka? Apa ideologi ni? Kalau tidak dikatakan ini bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Islam, apa ideologi ni? Abu Lahab sekalipun, ayat Quran tu warning sahaja. Allah is free to give his mercy as he likes. Tak. Allah janji dalam Al-Quran, bukan semua orang dapat mercy Allah. Dan kalau ada orang yang paling tak layak dapat, Abu Lahab lah. Di antara yang terawal, sebab namanya diukir sebagai kafir di dalam Al-Quran, sebagai ahli neraka di dalam Al-Quran. Jadi ini masalah dia. Kalau gabungkan semua ini, memberi gambaran yang tak betul tentang kedudukan orang kafir di sisi Nazim Haqqani. Tetapi ini bagus, nampak tak? Apa agama pun boleh ikut, agama apa pun boleh ikut, tapi pastikan tak ada lubang keluar sahaja. Tak mau ucap syahadatul Rasul, nak syahadatul tauhid sahaja, boleh juga, kata dia. Abu Lahab macam mana? Diazab ke? Itu kita tak tahu. Allah free nak maafkan siapa-siapa, kata dia. Next, apakah dia punya sifat mercy, kasih sayang tu sama dengan semua orang? Oh, tidak. Ini komen Syekh Nazim Haqqani kepada Majlis Fatwa Malaysia yang telah mengharamkan tarikat dia. Ini diucapkan pada tahun 2002 di Dimashq. Apa katanya? Ini maklumat ini boleh didapati dalam Sufismus online, website oleh Syekh Hasan Dik, pengikut rapat dan murid yang Syekh Nazim kenal dan sayang dia dan puji dia. Apa kata Syekh Nazim bila orang tanya tentang, Syekh Nazim, tarikat hang telah diharamkan di Malaysia. Kalau ikut kaedah tadi, orang kafir pun dia kata Allah ampunkan, Allah maafkan. Tapi ini kata dia kepada majlis fatwa di Malaysia yang haramkan tarikat dia. They must ashamed these scholars that are so bad people living for syaitan. Saya tak tahu masa tu Mazhar jadi mufti ke tak. Kalau jadi mufti, dia termasuk sekali tahun 2002. Okay? They can't prevent me or the Naqshbandi order in Malaysia. Tak boleh. I make a complaint to the Prophet. Nampak? Hampa balik mengadu kat mak. I make complaint to the Prophet. Aku mengadu kat Nabi. And they should find themselves where they are going to be after a while. 1 year. Setahun lagi, mereka tahulah tempat mereka di mana.
Unashamed people, may Allah curse them. Majlis Fatwa Malaysia tahu ni? Saya tak tahu Mufti Negeri Sembilan termasuk sekali tak dalam makian Syekh Nazim ketika 2002. Check. They may try to ban one way of Allah, they can't do this. In Germany, England, Russia, even unbelievers and Christian, they don't make a ban on tariqat. Who they are, these foolish and cursed people? Siapa orang-orang yang terlaknat ni dan bodoh? From where bringing that foolish fatwa? No doubt, it's from syaitan. Kata dia kepada siapa? Majlis Fatwa Kebangsaan yang haramkan dia. They should be with him in hell soon. Tak lama lagi duduklah mereka dalam neraka bersama dengan syaitan. Apa ideologi ni? Kristian yang tak tolak dia, nanti kita akan bawa lah ada teks yang dia puji ramai pemimpin Kristian, kata wali Allah. Tapi majlis fatwa yang buat fatwa hilang tu kasih sayang dia kepada mereka. Jahil, tidak beriman, like crocodiles. Mufti-mufti ni semua macam crocodiles, hidup untuk syaitan, laknat Allah pada mereka, seorang demi seorang akan mati. They should be with him in hell soon. Sama dengan syaitan dalam neraka. Fatwanya kepada orang yang menghalang dan mengharamkan tarikatnya. Jadi saya tak tahu apa ARG punya stand. Banyak dah mufti kena lempak dalam neraka ikut pandangan Syekh Nazim Haqqani. Sebab mereka haramkan tarikat daripada ketiga itu. Seterusnya, berkaitan dengan fahaman Nur Muhammad pada Syekh Nazim Haqqani. Ini menarik sebab pembentangan Dr. Najar yang dibuat kepada Majlis Fatwa Kebangsaan kata tak ada ideologi Nur Muhammad dalam Syekh Nazim Haqqani ni. Tak ada, dia kata. Dibentangkan kepada MKI ataupun sebelum itu dalam fatwa, tak ada ideologi ni. Berdasarkan GF Haddad punya perkataan, saya ingat saya tak ada. Tetapi berdasarkan kajian kita dalam buku-buku Syekh Nazim Haqqani, ideologi Nur Muhammad, ideologi makhluk pertama yang diciptakan adalah Muhammad, ataupun no one knows that beginning, it is in eternal existence. Nabi Muhammad dah sembah Allah Subhanahu Wa Taala daripada eternal existence. Ini ideologi ni. Sejak daripada awal-awal eternal existence, Nabi Muhammad dah sembah Allah. Ada ideologi ni. Dalam Mercy Ocean 1 dan 2 disebut dengan jelas di sana. Idea-ideanya, contohnya bila dia bercakap tentang Nabi Adam AS. Ada banyak Adam sebelum Adam. Banyak. Kepada murid dia, dia kata jalan dunia ni berterusan. Sebelum umat ini ada umat lain. Sebelum generasi ini yang mula dengan Adam, ada Adam lain sebelum. Tapi bila mereka tanya tentang Muhammad, kata Syekh Nazim Haqqani, tak. Muhammad is the only one yang telah sembah Allah Subhanahu Wa Taala. It is in eternal existence. Ada ideologi ni. Saya tak tahu presentation yang dibuat kepada majlis fatwa itu scam ke apa, saya tak tahu. Tapi maklumat tu tak betul. Lain kali kita boleh cerita sesat tak sesat tentang Nur Muhammad, tapi ideologi ni ada di sana. Seterusnya, okey, ini beberapa perkara berkaitan dengan isu akidah. Saya nak pergi kepada isu kedua. Isu pemikiran Syekh Nazim berkaitan dengan hadis. Hadis pula. Tadi tentang akidah, yang kita lihat ada banyak kecelaruan akidah yang terdapat dalam pemikiran beliau. Di dalam hadis, pertama, pada Syekh Nazim Haqqani, menilai hadis, dia ada kaedah menilai ikut cahaya. Ikut cahaya. Belajar hadis ni semua second stage, tapi mengikut cahaya. Cahaya sampai dalam jiwa, tahu hadis tu sahih, sahihlah hadis tu. Kalau tak ada cahaya, tak boleh melihat hadis tu sahih, tak dapat. Katanya, awliya to whom Allah has given light are different. Awliya, mereka baca hadis, mereka tahu sahih tak sahih. Agama bukan begitu. Menilai hadis bukan begitu. Dan dia sebut, training dia macam mana? Guru kata apa-apa hadis, terima sahaja. Sampai satu tahap, datang nur tu, dia boleh beza ada hadis tu betul ataupun tak betul. Itu cara nak bezakan hadis sahih ataupun tak. Disiplin yang mengarut tentang hadis. Ulama hadis bila mereka claim ada nur, mereka claim ada firasat. Firasat itu di-back oleh ratusan ribu sanad, oleh ribuan hadis, oleh ilal. Dia kata hadis itu dhaif. Tapi Syekh Nazim punya ideologi, tak, ini nur. Boleh lihat dengan nur, dan dengan itu boleh tentu dah hadis itu sahih ke tak sahih. Kata Syekh Nazim, ini bila dia nak bantah, katanya, are there many collection of hadith that are valid? So many, all of them. Any book that is written as hadith of Prophet, we must believe. Oh, hebat kaedah dia. Siapa-siapa sahaja itu hadis daripada Prophet, kita kena believe. But now, have you reached the point where you can see the light coming from the true hadith? Orang tanya dia kata yes. Dan ni aku dah sampai dah. But you cannot reach that point until you believe every word and saying that is hadis. Ini disiplin yang bercelaru.
Nabi dan sunnah mengajar kita, ulama hadis mengajar kita, jangan percaya semua until you verify. Syekh Nazim kata, hang nak dapat cahaya tu, hang kena start percaya semua. Apa saja orang kata tentang hadis, hang terima, lepas tu hang akan dapat cahaya tu. The Wahhabi people take only few hundred hadis. Wahhabi tak pandai hadis, mereka ambil sikit ya, berapa ratus. Hampa mai kat aku, semua hadis aku bagi kat hampa. Dan dalam bukunya banyak ideologi hadis-hadis palsu. Saya tak sempat nak nakalkan di sini. Kalau cek dalam bukunya banyak hadis-hadis palsu tersebar. Mutu qabla an tamutu, himmatur rijal min quwwati rijal. Ada hadis yang Nabi salah satu yang saya ingat dalam Mercy Ocean disebutkan, Nabi sebut kepada Fatimah, satu hari Fatimah datang kepada Nabi SAW. Nabi kata, Ali mana? Nabi kata kat Fatimah, saya cek kalau saya jumpa hadis tu. Tak payah stop. Nabi SAW sebut kepada Fatimah, where is Ali? He is not at home. Fatimah kata, oh Fatimah, dump the water out and come here. Buang air tu hang hamai sini. Kemudian kata Nabi, I swear by Allah that until you find your husband and take pardon from him, if you die, I can't pray for you or bury you with Muslim. Ini dalam Mercy Ocean 2. Muka surat 100. Nabi kata kat Fatimah, buang ayat tu, pergi cari keredaan Ali sekarang. Sebab apa? Ali tak main masa tu dengan Fatimah. Wahai Fatimah, kalau hang mati dalam keadaan tak minta maaf dengan Ali sebab tu, aku tak boleh semayang jenazah hang dan aku tak boleh tanam bersama dengan orang Islam. Merepek. Ada hadis sahih tentang Abu Turab. Nabi jumpa Ali tidur di luar rumah sebab ada masalah sikit dengan Fatimah. Nabi kata, ya Abu Turab, sebab dia tidur badan dia melekat basah tanah di badan dia. Itu realiti. Oh, Nabi Ali bergaduh dengan Fatimah lah, kira sikit Ali kena tidur luar. Nabi panggil, ya Abu Turab kepada Ali, hang kena tidur luar, badan melekat debu. Ali kata, itulah ungkapan ataupun gelaran yang paling aku suka. That is the reality of rumah tangga. Kadang-kadang bermasam muka, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada krisis, kadang-kadang baik. Ikut Syekh Nazim, hadis palsu dia kata, hadis palsu Syekh Nazim, Nabi kata kepada Fatimah, hampir minta maaf ke Ali, kalau tidak hang mati, aku tak tanam hang dengan orang Islam dan aku tak solatkan jenazah hang. Mana mai ideologi ni? Ini bukan sekadar hadis. Ini merosakkan disiplin ilmu. Dan demikian juga, saya tengok ARG punya page, ada sanad yang panjang, yang bersimpang siur, semua sanad tarikat. Slice it into pieces. Ini silsilah sanad Naqsyabandiyah Aliyah. Silsilah sanad Naqsyabandiyah Aliyah. Tengok ni, Abu Hasan Al-Kharqani, 500 hijrah lebih. Tahun 500 hijrah atau 400 hijrah. Abu Hasan Al-Kharqani. Kemudian, Abu Yazid, tahun 200 lebih. Saya ingat saya 260 begitu, 250, dan Ja'far Sadiq tahun 120. Ketiga-tiga orang ni ikut tarikh mati tak bertemu. Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami dan Ja'far Siddiq tak bertemu. Macam mana sanad ni boleh jalan dan jadi silsilah emas Naqsyabandi? Ada sanad lain bersambung, tapi Naqsyabandi yang dipegang oleh Haqqani ini sanad dia tak bersambung, tak ada. Dia kata barzakhi. Ini ditulis oleh murid-murid dia, sanad ini bersambung secara barzakhi. Maksudnya pergi ke alam barzakh, dia jumpa dengan syekh dia, ambil sanad daripada syekh dia. Ini macam pun boleh buat sanad ke? Ideologi tentang hadis yang tak betul. Kalau lajnah menilai tarikat Negeri Sembilan betul-betul bersungguh, bawa sanad, cek sanad ni Nazim Haqqani fail. Di peringkat awal, 3 orang tokoh besar sebelum sampai kepada Salman Al-Farisi, Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami dan juga Ja'far Sadiq, 3 mereka tidak bertemu. Didakwa mereka bertemu di dalam alam fana mimpi, dalam barzakh. Jadi, ideologi beliau tentang hadis adalah ideologi yang tertolak. Seterusnya, ada 16 minit lagi, pemikiran khurafat dan amalan sesat yang disebarkan oleh Syekh Nazim. Tentang perjumpaan dengan Mahdi, ini salah satu trend Syekh Nazim, banyak kali dia jumpa dengan Mahdi. Dalam buku Joy of Cyprus disebutkan, dalam buku ni dia doa tiap-tiap pagi, bilalah Mahdi nak keluar, bilalah Mahdi nak keluar, nak jumpa. Kemudian dalam buku lain disebutkan dalam Bridge of Eternity tahun 1960 dia telah pun bai'ah dengan Mahdi. 1960, saya ingat saya dalam peristiwa ni dia pergi dengan Faiz Daristani, guru dia, jumpa dengan Mahdi 1960, bai'ah. Kemudian didakwa pula tahun 1999 jumpa lagi dengan Mahdi mai haji 1999, Haji Akbar. Mahdi puji jemaah haji dia, bagus jemaah haji kamu ni, berdisiplin, baik, daripada Europe baik. Jemaah haji Malaysia, siapa yang puji? Saudi je puji. Jemaah haji Nazim, Imam Mahdi puji. Top, one level lagi tinggi.
Dia dipuji oleh Imam Mahdi. Kemudian pada tahun 2011 ni Nazim tak pergi haji. Dia duduk di rumah, dia tidur satu pagi, pukul 11 baru dia bangun. Ketika tu dia dakwa lagi, dia pergi meeting dengan Mahdi. Tapi ini roh lah, bukan jasad dia. Meeting dan berjumpa dengan Mahdi pada tahun 2011. Jadi dia jumpa Mahdi ni berkali-kali. Dan dia ada buat satu ramalan. Ramalan Nazim banyak. Mahdi nak keluar tahun 2011, Mahdi tak keluar. Last kali, antara yang paling besar, Mahdi kata, Nazim kata tahun 2000 akan berlaku peperangan besar. Senjata semua akan habis. Ini akan berlaku malhamah. Teknologi akan musnah sebelum tahun 2000. Pengikut dia yang cerdik pandai pun percaya. Percaya, ada di kalangan mereka jual rumah, mereka tunggu malam New Year, TikTok. Tiba-tiba tak berlaku. Sebab ada tesis PhD tentang kajian ini yang diberikan oleh ARG juga. Pengikut dia kena tipu. Tak berlaku pun, senjata ada lagi. Belum menjadi malhamah. Mereka pun cuba nak menenangkan hati yang parah. Mungkin Allah Ta'ala tukar plan kot bagi timeline. Tapi Nazim tak tipu. Tuan-tuan, ini masalah besar. Sebab perkara-perkara yang merepek, perkara yang tak ada asas dan menipu ini, ada orang akan ignite, ada orang akan spark. Tapi kalau cerdik pandai tidak membantah, tidak menganggap perkara itu buruk dan tertolak, akhirnya orang awam akan terima. Dengan alasan khariqatul lil adah. Benda ni berkhariqah lil adah, mungkin berlaku lalu berlaku. Tak, agama bukan begitu. Kalau tidak, ramalan-ramalan begini akan bawa banyak. Kita bagi contoh kan. Khariqatul lil adah, ya ada kemungkinan berlaku. Tapi dia hanya dianggap berlaku kalau ada dalil. Sebab tu bila dikatakan Nabi SAW malam Isra' pergi daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kita kata betul. Tapi kalau ada orang kata malam Isra' Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Gunung Jerai, kita kata bodoh. Tak, itu tak berlaku. Istana Balqis dipindahkan kepada Nabi Sulaiman, kita kata itu betul. Tapi kalau dia kata istana itu dipindahkan pergi ke Kuala Kedah, itu bodoh. Sama juga dengan ideologi baru ni orang bincang kan sikit tentang Fir'aun buat menara 15 km. Tak betul. Khariqatul lil adah, mungkin munasabah berlaku. Tak munasabah. Kalau tak ada dalil, tak diterima. Kalau satu orang menimbulkan kekeliruan, ideologi tak betul, lalu datang, saya minta maaf ARG, saya nak sentuh sikit, ARG defend pula kata ini munasabah. Mungkin tak berlaku, tapi munasabah kod celah mana ya asatizah? Saya harap artikel tu bukan Ustaz Engku yang tulis, tapi beginilah yang berlaku. Dalam pemikiran tarikat yang boleh dibawakan ideologi-ideologi yang tak betul, dalam tarikat lagi teruk tau. Syekh Nazim cerita dalam buku dia, ada wali pergi step di bintang, letak kaki dekat bintang, patah balik mai bumi. Sebab dia boleh masukkan jasad dia dalam roh, dia boleh travel lebih laju daripada cahaya. Pergi bintang, letak kaki, patah balik. Jadi ideologi begini, kalau dibawakan oleh satu orang yang dia memang ada kehendak untuk mencipta persepsi, dapat keuntungan, lalu datang research group yang tak tentu hala ni, kata betul, munasabah. Apa akan jadi pada orang awam? Jadi pemikiran begini mesti dinilai dengan ilmu. Bukan khariqatul lil adah, sah nama khariqatul lil adah, sumbat masuk unsur karamah, sihir dan sebagainya, akhirnya tak ada benda yang mustahil di atas muka bumi ni. Apalagi yang mustahil. Sedangkan agama mengajar kita untuk menggunakan akal dan menilai. Kalau tidak, ideal. Sebab tu saya pelik apabila orang pelik dengan cerita-cerita pelik ustaz-ustaz yang ada di Malaysia. Sebab Syekh Nazim lagi teruk dan lebih pelik. Apa sangat setakat menara 15 km, ada wali boleh step kaki dekat bintang, letak kaki patah balik ke bumi. Jadi ini berkaitan dengan, kita ada 12 minit lagi. Ini salah satu contohnya disebutkan dalam di mana ni? Baik, ini tentang realiti malam New Year tahun 2000. Pengikut Syekh Nazim percaya dengan tilikan dia, teknologi akan hancur dan musnah, mereka pun tunggu berzikir. Tapi akhirnya tidaklah berlaku. Ini ada satu tesis apocalypticism, ramalan Syekh Nazim dan persepsi, kesan persepsi terhadap murid dia. Ternyata ramalan dia sangat banyak. Dan murid-murid dia terpaksalah telan dan percaya. Sujud kepada Nabi SAW. Isu seterusnya, ta'zim, membesarkan Nabi. Syekh Nazim bukan pasal cium kaki sahaja. Syekh Nazim kata, kalau adik-beradik Nabi Yusuf boleh sujud kepada dia, kita pun kena sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau makhluk lain sujud kepada Nabi Muhammad, we are more than animal that also do sujud. Sedangkan Nabi tak bagi sujud kepada makhluk. Nampak tak kefahaman fik beliau yang tunggal langgang? Benda yang Nabi tak bagi, benda yang tak ada dalam syariat kita. Ini bukan pasal cium kaki, cium tangan, sujud. Dia kata kita kena sujud dekat Nabi. Sedangkan ini larangan daripada Nabi SAW. Jadi
okey, ini seterusnya ada ayat di mana beliau mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Nazim buat persoalan, siapa iyyaka na'budu? Allah ghaib, bukan Allah. Jadi apa yang nak dibayangkan? Persoalan-persoalan ini beliau timbulkan juga. Seterusnya, baik, ini isu berkaitan dengan seclusion, betapa. Ada orang bagi idea, orang bagi alasan. Betapa ni ada dalam agama. Pemuda Al-Kahfi masuk dalam gua, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira sebelum diturunkan wahyu. Tapi sama juga macam kes Yaqadhah tadi. Ini bukan sekadar tentang duduk menyendiri beribadah, tapi ada next step. Pada Syekh Nazim Haqqani, dengan betapa itu adalah latihan jiwa supaya orang akan mendapat 6 power. Itu latihan untuk dapat 6 power. Betapalah lama-lama 40 hari dan sebagainya, tak cakap, tak makan, melainkan lentil soup sahaja. Diceritakan dia betapa dengan guru dia Dagestani. Untuk apa? Untuk dapat 6 power. Haqiqatul jazbah, attraction, boleh tarik apa-apa benda dia nak tarik. Haqiqatul faid, boleh menyebarkan dia punya hikmah kepada sesiapa. Haqiqatul tawassul, kemudian haqiqatul tawajjuh, haqiqatul irsyad, dan haqiqatul tai, boleh lipat muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau kata karamah, okey, karamah mungkin berlaku kepada sebahagian makhluk Allah yang Allah pilih. Kalau kata mukjizat Allah bagi kepada sebahagian rasul yang Allah nak bagi. Tapi ini bukan karamah, ini bukan mukjizat. Ini claim siapa yang bertapa dia akan dapat 6 power. Nabi mana yang ada ke semua 6 power ni? Siapa yang ada 6 power ni semua? Jadi betapa pada Syekh Nazim bukan sekadar untuk duduk menyendiri beribadat, tetapi di sebaliknya adalah untuk mendapatkan 6 power yang tersimpan ini. 6 power tersembunyi. Seterusnya, jadi betapa lama-lama akan dapat 6 kuasa ni. Seterusnya, ini isu penting juga, sesatnya dalam rabitah. Apa maksud rabitah? Tengok gambar Syekh, zikir sambil tengok gambar Syekh. Tengok dan zikir, tengok dan zikir. Baik. Tentang rabitah, sebelum tu saya nak cek, saya ada masa sikit lagi, berapa banyak slide lagi tinggal ni? Okey, tak banyak lagi. Tentang rabitah. Satu, dalil-dalil tentang rabitah tak ada. Maulana Zakaria Kandahlawi dalam buku dia Tariqah wa Syariah, dia cuba kumpulkan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya pada sahabat kata, aku macam terbayang muka Nabi SAW. Aku macam terbayang belahan rambut Nabi SAW bila mereka menyampaikan hadis setelah kewafatan Nabi SAW. Macam terbayang tengok badan Nabi SAW. This is normal human behavior. Tahu, siapa-siapa yang meninggal dunia pun normal behavior, kita boleh terbayang mereka. Ini bukan menjadi dalil untuk kata ambil gambar Syekh, nak zikir, tengok gambar Syekh. Tak ada. Ustaz Engku mungkin kepakaran beliau dalam tahqiq manat apa semua boleh jelaskan lebih lanjut nanti. Kemana datang dalil ni? Tak ada kena-mengena dengan tengok gambar Syekh. Tengok gambar Syekh untuk berzikir, bukan. Satu. Yang kedua, pada Haqqani, pada tarikat Naqsyabandiyah, dia bukan tentang tengok sahaja. Sebab tu Syekh Ali Jumaah dalam video dia kata, dalam tarikat Naqsyabandi ada tengok gambar ni, tapi sekadar nak kosongkan minda daripada gambar Tuhan. Nanti takut terbayang Tuhan, lalu mereka pun letak gambar lain supaya tengok gambar ni, ingat gambar ni lah, tak terbayangkan Tuhan nanti. Itu kata Syekh Ali Jumaah tentang Naqsyabandiyah. Ternyata salah. Bukan itu yang Naqsyabandi buat. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Jumaah bukan itu kefahaman Naqsyabandi. Dan seterusnya, kata Maulana Zakaria Kandahlawi, ini Dr. Aiman punya presentation, kata ada buku tentang rabitah. Antaranya buku Tariqat wa Syariah yang ditulis oleh Maulana Zakaria. Kita baca buku tu. Kata Maulana Zakaria, bila dia nakalkan daripada Syekh Tahanawi, dia nakalkan daripada Syekh Tahanawi, kata Maulana Zakaria, wa ala kulli mahma kanat fihi fawaid minal hikam, meskipun terdapat banyak kelebihan daripada rabitah. Okey, Maulana Zakaria ni yang kata rabitah boleh tengok gambar Syekh sampai zikir. Kata dia, walaupun ada banyak, tetapi kata Syekh Tahanawi, ini ulama tarikat yang besar di India, katanya anna hadha syughul mufid lil khassah wa mudir jiddan lil 'ammah. Perbuatan ini, zikir tengok gambar, memberi manfaat kepada orang yang tahap dia tinggi, tapi untuk orang awam ia berbahaya. idh yablughu bihim ila darajati ibadati suwar, mungkin akan membawa ke mereka, takut orang awam kalau buat, membawa mereka kepada mempertuhankan ataupun menyembah gambar. Kemudian katanya wa qad mana'a al-Imam al-Ghazali wa ghairihi min al-muhaqqiqin talqin al-'amma wal aghbiya
wal aghbiya al-ashghal al-muaddiya ila al-kashfi wa nahwi. Sebab tu Imam Ghazali dan para ulama menghalang daripada ajar orang ramai buat perbuatan begini. Orang awam jangan buat tau. Orang alim je. Sebab itu katanya, kata Tahanawi, orang awam tak dibenarkan buat. Kemudian katanya, wal khasah, orang yang tahap tinggi, idza amilathu, kalau nak buat juga rabitah, kalau orang yang tinggi, fal ihtiyat fi hudud, kena jaga-jaga. Fala yadhunnu anna syekh hadir, jangan sekali-kali menyangka bahawa syekh datang. Wa nadhir, dan lihat dia, wa mu'in lahum, ataupun tolong dia, wa sa'id fil ahwal, ataupun menolong menyempurnakan urusan dia. Kata syekh yang dinakalkan oleh Maulana Zakaria, nak buat juga kena jaga. Jangan sekali-kali i'tikad syekh tengok kamu, syekh tolong kamu, syekh datang dengan kamu. Di sinilah, di makam ini, wa fi hadal makam adatan yukhti jahalah kathirah, ramai orang jahil tersilap di sinilah. Dia nak buat rabitah, tapi dia tersilap anggap syekh tu datang dan lihat dia dan tolong dia. Okey, itu the red line. Nak buat boleh, tapi jangan sekali-kali percaya bahawa syekh datang tolong. Baik. Apa rabitah dalam Haqqani? Ini rabitah dalam Haqqani. Katanya apa? Yet as beginner we should first practice an easy way. Hudur syekh. First step untuk rabitah adalah hudur syekh. Hang percaya yang syekh datang kepada hang. Syekh datang dan tengok hang. Clear cut, ikut Zakaria Kandahlawi, sesat dah. Pandangan paling ringan tentang rabitah, tentang letak gambar syekh ni adalah pandangan Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi. Dan dia kata, jangan sekali-kali i'tiqad syekh datang ataupun tengok ataupun tolong. First step dalam kes tarikat Naqsyabandiyah adalah first kali hudur syekh, rasa ingat macam syekh datang kepada dia. Kemudian fana'u fi syekh, kemudian akan sampai satu tahap syekh punya personality akan take over your personality. Kemudian syekh akan bawa ke Nabi, untuk dilantik jadi wakil kepada Nabi. Kemudian Allah bagi cahaya, kemudian dia dapat khalifatullah, diberi kuasa untuk kontrol alam. Jadi sama juga macam betapa tadi, tengok gambar berzikir iaitu rabitah pada Nazim Haqqani bukan seperti mana yang disebut oleh Dr. Ali Jumaah. Tak, dia bukan sekadar nak isi gambar supaya gambar Tuhan tak masuk. Bukan seperti yang Maulana Zakaria Kandahlawi sebut, tak boleh ada i'tiqad, tak boleh sekali-kali ada i'tiqad syekh tengok kita, tolong kita. Tak, bukan begitu. Tapi dia memang ideologi yang dibawakannya begini, supaya akhirnya sampai kepada fana fillah dan akhirnya dapat kuasa yang power. Jadi ini dua isu penting dalam tarikat Naqsyabandiyah. Satu, seclusion. Betapa? Untuk dapat 6 power tadi. Lipat muka bumi apa semua. Yang kedua, rabitah. Zikir, tengok gambar zikir. Kadang-kadang pengikut-pengikut atau pendiri-pendiri aliran ni tipu orang awam. Tak ada apa, saja zikir tengok gambar je, tak mau bagi gambar lain masuk. Hakikatnya ini kepercayaan dia apa? Mercy of Ocean, Emerald of Eden. Ini kepercayaan dia. Itu adalah latihan untuk sampai ke tahap yang tinggi. Seterusnya, ada connection heart. Syekh Hazim sebut, disebutkan anytime you lost control over yourself or you are in a difficult situation, you can be in contact with my heart immediately. Ini bukan Bluetooth lah, Bluetooth kena dekat, dia jauh. Boleh gabung dan dekat terus dengan Syekh secara langsung. The connection will cause a power to run quickly between us. Power Syekh dengan murid akan run di antara mereka berdua. Remember the saint and ask help and protection from them, to be shelter here and to be under their flag in the day of resurrection. Ini semua perkara-perkara yang kita minta kepada Nabi SAW. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita nak duduk di bawah liwak, bolehlah kalau orang tu alim, kita nak duduk bawah liwak dia. Tapi nak minta kepada dunia, bila ada kesusahan minta kepada makhluk secara langsung, ini tidak diajarkan dalam agama. Ya, dan teks ini menunjukkan betul minta langsung kepada makhluk. Seterusnya, 1 minit 25 saat lagi. Pusing-pusing tarian ni, tarian Maulawi. Maulawi ni dalam Naqsyabandi mungkin tak ada dalam tarikat Maulawi. Kata Syekh Nazim, itu bukan sekadar tarian. Music of Jalaluddin Rumi ni opening to divine knowledge. Bukan tarian semata-mata. Katanya, music ini adalah remembrance of Allah, most notable the Maulawi punya tarian ini. May Allah sacrifice his blessed soul. Ini adalah pembukaan kepada divine knowledge, kepada divine presence dan sebagainya. Jadi dia bukan tentang tarian, lebih daripada tarian. Yang terakhir saya nak sebut, tinggalkanlah fatwa pegelis. Kalau tuan-tuan tak nak pakai, tak apa.
Tapi ini fatwa Johor. Fatwa di Johor. Apa ciri ajaran sesat? Antara ciri ajaran sesat, mendakwa sebagai Imam Mahdi atau tahu kemunculannya. Siapa tahu kemunculan Imam Mahdi? Nazim tahu, walaupun diteka semua tak jadi. Ciri ajaran sesat telah ada pada dia di situ. Kemudian, mendakwa jelmaan Nabi ataupun malaikat dan jin, ini tak masuklah. Mendakwa Allah bersifat, ini tak masuk juga. Mendakwa tahu perkara gaib, dia juga. Kalau lihat dalam buku-buku beliau, banyak perkara-perkara gaib yang beliau ceritakan. Mereka boleh pergi assembly semayang subuh, Abu Bakar jadi imam, Bilal azan, ada. Mereka boleh pergi. Kemudian mendakwa tahu nasib seseorang, ini juga disebut. Dibawakan cerita-cerita dalam buku-buku beliau tentang bagaimana wali tahu siapa duduk dalam syurga. Ada wali pergi ke syurga, naik ke Lauh Mahfuz. Naik ke Lauh Mahfuz, tak ada masa tambahan. Okey, sorry. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Salman.